warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Nabila binti Asrul. Nombor matrik 2022937795. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai tajuk Psikologi Konsep Insan Penciptaan Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farazatul Syafiza binti Muhammad Nur. Nombor matrik saya ialah 2022900641. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Syazwani binti Ilyas. Nombor kad matrik 2022930601. Nurul Atia binti Sari. Nombor matrik saya 2022786341. Dan nama saya Nur Naziha Syazana binti Ismail. Nombor matrik saya 2022907963. Allah Subhanahu Wa Taala telah membuktikan kebesarannya dengan menciptakan setiap peristiwa di langit dan di bumi dengan baik dan sempurna. Bukti ini adalah salah satu kekuasaannya bahawa tiada pencipta lain di balik segala sesuatu di bumi ini melainkan Allah. Manusia adalah makhluk sebaik-baik yang dicipta Allah di dunia ini. Dan merujuk kepada kitab suci Al-Quran, sejarah penciptaan manusia pertama adalah di mana Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang kering. Mereka merupakan khalifah dan juga pemimpin yang sangat cerdik dan mempunyai pemikiran yang cerdas. Dengan itu, seseorang mestilah memahami konsep dan potensi diri, menunjukkan setiap perlakuan dan perbuatan baik bagi mencapai tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi ini. Konsep ini merujuk kepada penciptaan manusia yang dicipta oleh Sang Pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala melalui pemerhatian dan kajian yang telah diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Manusia di muka bumi ini adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk melunaskan segala tanggungjawab yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran. Merujuk kepada bahasa Sanskrit, manusia berasal daripada perkataan manu serta mens dalam bahasa Latin yang bermaksud berfikir, berakal budi ataupun makhluk yang berakal budi. Dari sudut istilah pula, manusia adalah sebagai konsep fakta, kekasar realiti, kelompok ataupun seorang individu. Menurut Kamus Dewan pula, adalah manusia merupakan makhluk yang mempunyai akal budi, insan dan orang. Menurut beberapa ahli falsafah yang terkenal, mereka telah mengkaji manusia dari perspektif yang berbeza. Menurut Socrates, manusia adalah makhluk berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar. Menurut Adam Smith, manusia sebagai makhluk sosial, iaitu manusia yang memerlukan manusia lain untuk berinteraksi. Manakala Sentanu menyatakan bahawa manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan olehnya. Dunia ini masih penuh dengan akidah yang tidak tepat dan tidak sempurna dan juga tidak masuk akal. Pada waktu itu, dunia masih lagi kelihatan gelap yang masih belum ada lagi dengan kewujudan teknologi canggih sebelum kedatangan Islam. Bagi mereka yang hidup pada zaman dahulu, kepercayaan tidak sama sekali wujud dalam sains dan kebanyakannya menyimpang daripada semua jenis cabang ilmu. Al-Quran telah menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik pencipta yang menciptakan manusia yang perlu melalui semua liku dan cabaran hidup. Berdasarkan pemerhatian, terdapat segelintir manusia jahil ilmu mewujudkan suasana pemahaman dan kepercayaan yang terpesong dengan proses kejadian manusia yang sebenar. Dan kedatangan Islam telah menyelamatkan manusia daripada bergerak lebih jauh daripada kegelapan pengetahuan palsu. Islam kini telah berjaya meletakkan manusia di jalan yang benar dengan memeluk Islam. Dengan ini terlahirlah ramai ahli falsafah Islam yang turut membantu manusia untuk bergerak lebih maju dan menetapkan satu konsep insan ke dalam diri mereka dengan membuktikan setiap perilaku dan perbuatan yang baik untuk dijadikan
contoh dan teladan di seluruh dunia. Al-Quran telah menyatakan bahawa Allah SWT adalah sebaik-baik pencipta yang menciptakan manusia. Justeru, kajian ini dijalankan secara umumnya untuk mengkaji potensi insan untuk membentuk jiwa melalui konsep insan dan mengkaji peranan insan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Tambahan itu, kajian ini juga merangkumi penjelasan kefahaman mengenai asal-usul insan dan konsep-konsep utama yang mencirikan keinsanan dan menjelaskan hakikat dan sifat insan secara lebih menyeluruh berbanding dengan dualisme dan pemisahan minda raga dan ruh jasad. Objektif kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang semua pandangan dari pelbagai pengkaji yang mengkaji asal-usul kejadian manusia dari semua agama. Justeru, kami mengkaji tugasan pada kali ini adalah untuk lebih bersyukur terhadap kehidupan yang kami ada pada masa sekarang. Selain itu, kami juga ingin mencari bukti atau kesahihan daripada fakta-fakta yang diberikan oleh pengkaji yang telah mengkaji asal-usul manusia. Lebih daripada itu, untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai tajuk ini dari pelbagai sudut pandangan. Seterusnya adalah proses kejadian manusia menurut Islam. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT di atas muka bumi ini adalah Nabi Adam AS berserta dengan isterinya Hawa. Manusia dijadikan melalui beberapa proses yang unik, rapi dan teratur. Proses yang pertama adalah nutfah. Nutfah bermaksud percentuman air mani di dalam rahim ibu selepas persenjawaan. Setelah itu, telur yang sudah disenjawakan akan tertanam di dinding rahim dan mengalami proses dan perubahan secara beransur-ansur lalu membentuk menjadi seketul darah, yakni alaqah. Seterusnya, alaqah akan membentuk menjadi segumpal daging yang dikenali sebagai mudghah. Dari segumpal daging, otak, saraf tunjang dan anggota lain akan mulai terbentuk berserta dengan sistem pernafasan dan degupan jantung. Peringkat yang seterusnya adalah pembentukan tulang di dalam rahim yang dikenali sebagai izam. Apabila tulang-tulang sudah terbentuk, maka lahmun yakni daging-daging akan menyelaputi tulang-tulang tersebut. Darah mulai mengalir dan membentuk sistem pernafasan serta berlakunya penyempurnaan organ rupa manusia di dalam rahim ibu. Seterusnya, tulang-tulang yang telah ditumbuhi atau diselaputi oleh daging-daging akan terbentuk menjadi janin bayi. Selepas terbentuknya janin bayi tersebut, berlakunya peringkat peniupan ruh untuk memberi nyawa kepada bayi dalam kandungan hingga tibanya kelahiran. Okey, berikutnya adalah proses kejadian manusia menurut sains. Proses kejadian manusia menurut sains terjadi dalam 3 fasa, iaitu fasa yang pertama adalah zygot. Zygot terbentuk sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua. Fasa yang kedua adalah embryo. Embryo terbentuk akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua. Dan fasa yang terakhir adalah janin ataupun fetus. Fetus terbentuk dari akhir bulan kedua hingga kelahiran. Seterusnya ialah matlamat penciptaan manusia. Bagi Kristian, manusia diciptakan daripada debu tanah dan tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk melengkapi kehidupan di muka bumi dan mengelola seluruh alam ciptaannya. Bagi agama Buddha pula, manusia diciptakan adalah untuk mencapai nirvana, iaitu suatu kebahagiaan, baik kebahagiaan yang bersifat duniawi iaitu memadamkan nafsu, kebodohan dan kebencian.
Manakala untuk agama Hindu pula, manusia hidup di dunia perlu sentiasa berusaha mencari kemewahan dan keseronokan. Manusia juga perlu sedar bahawa mereka juga mempunyai tanggungjawab apabila hidup di dunia. Di dalam kajian, kami dapati pengkaji menyatakan bahawa manusia pertama yang dicipta ialah Nabi Adam dan isterinya. Dan kami mempunyai bukti yang kukuh iaitu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 yang bermaksud, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, Adam, itu pasangan isterinya iaitu Hawa, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai." Begitulah maksud yang dinyatakan di dalam Al-Quran bahawa Nabi Adam dan isterinya ialah manusia pertama yang dicipta. Jadi bukti tersebut sangatlah kukuh. Selain itu, pengkaji yang mengkaji proses kitaran manusia menurut Islam juga menyatakan bahawa manusia dijadikan bermula dari air mani, dan hal ini juga dibuktikan di dalam Al-Quran dengan bukti yang sangat kukuh iaitu surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14 yang bermaksud, "Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang, lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik." Dari surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Metodologi mengenai penciptaan manusia berdasarkan agama Kristian juga mempunyai bukti yang disebut di dalam Genesis 3:17. "Kerana engkau mendengarkan perkataan isterimu dan memakan dari buah pohon yang telah ku perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kerana engkau dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari seumur hidup." Jadi itu adalah metodologi untuk apa yang diterangkan di dalam kajian literatur. Baiklah, seterusnya metodologi, dapatan dan perbincangan. Dalam Agata Sutta, Sutta Patika dan juga Tiga Nikaya telah dinyatakan bahawa bumi kita ini terdiri daripada air dan gelap gelita, dan juga makhluk-makhluk yang telah meningkati awal dan akan dilahirkan semula sebagai manusia. Dan akhir sekali ialah perbincangan mengenai matlamat penciptaan manusia dari segi agama Hindu. Dengan mengkaji mengenai matlamat penciptaan manusia dari segi agama Hindu, kita dapat mengetahui bahawa penciptaan mereka hanya untuk menyelesaikan tanggungjawab di dunia dan mencapai kesempurnaan yang diinginkan. Agama Hindu mengajarkan tentang kehidupan semula selepas mati. Semua masyarakat agama Hindu takut akan kehidupan selepas mati kerana ia dianggap penderitaan. Oleh sebab itu, mereka mengejar kesempurnaan mereka di dunia. Kesimpulannya, semua agama dari pekaji masing-masing mempunyai pendapat dan juga bukti mereka tersendiri berdasarkan kepercayaan mereka. Tetapi, semua pengkaji menegaskan tentang matlamat mereka dicipta iaitu perlu berbuat baik semasa di muka bumi dan sentiasa bertanggungjawab. Semua orang perlu mencari kesempurnaan dan mencapai kebahagiaan. Oleh itu, kita mestilah sentiasa melakukan kebaikan, tidak kira masa, tempat dan dengan sesiapa pun. Kita juga perlulah belajar untuk rendah hati kerana kita semua dicipta, bukan kita yang mencipta diri kita sendiri. Kita hendaklah patuh akan apa yang diajar oleh agama kita. Rumusan daripada kajian ini, kita haruslah sentiasa bersyukur dan jangan melakukan kejahatan, dan janganlah sombong di muka bumi ini kerana kita semua manusia yang mempunyai pencipta. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.